Sila. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama shallaita ala ali Ibrahim fil alamin innaka Hamidum Majid. Qala Allah Ta'ala fil Quran, yarfa'illahu alladhina amanu minkum walladhina utul ilma darajat. Allah mengangkat orang-orang yang beriman di kalangan kita dan mereka yang menuntut ilmu dengan beberapa darajat. Dan sebagaimana Rasulullah SAW bersabda, "Naddarallahu amra sami'a minna hadisan fayahfazuhu hatta yuballighuhu farubba hamilin fiqhin ila man huwa afqahu wa rubba hamilin fiqhin laisa bifaqih." Tadi kita baca ayat Quran, Allah mengangkat darjat orang-orang yang beriman dan orang yang menuntut ilmu dengan beberapa darjat. Kemudian ada hadis yang lain, Rasulullah SAW bersabda, baginda mendoakan semoga Allah menyerikan wajah orang yang mendengar hadis, kemudian dia menghafaz ataupun dia menjaganya. Saya minta maaf kalau tangan saya bergerak-gerak ni, saya memang biasa tangan bergerak. Yes. Yang menjaganya hingga dia boleh sampaikan dekat orang lain. Dia boleh sampaikan dekat orang lain. Dan Nabi juga memberi amalan farubba amaran farubba hamilin fiqhin ila man huwa afqahu. Berapa ramai orang yang menyangka diri mereka faqih, mereka sampaikan ilmu kepada orang yang sebenarnya lebih faqih daripada mereka. Dan boleh jadi yang mendengar daripada kami ni, apa yang kami nak sampaikan selepas ini, mereka dah tahu dah. Majoritinya yang tengok ni semua dah tahu dah benda apa yang kami nak sampaikan. Jadi mungkin ada sebahagian yang tak tahu. So kalau ada kesilapan, boleh tegur-tegur lah di dalam komen. Kemudian Rasulullah SAW bersabda lagi, farubba wa rubba hamilin fiqhin laisa bifaqih. Ada orang yang dia rasa dia ada ilmu, dia sampaikan ilmu dan sebagainya, tapi sebenarnya dia tak ada ilmu. Daripada hadis ini, kita dapat lihat sebenarnya Rasulullah memberi satu guide untuk orang nak sampai ke ilmu yang kita kata bila dia sampaikan, kita akan cakap ini adalah agama. Tak kiralah orang tu bertudung labuh ke, berjubah ke, kalau dia sampaikan satu perkara, kita nak kata dia ni sampaikan agama, Rasulullah bagi guide. Guide dia apa? Hadis. Guide dia apa? Kalamullah. Sebab itulah hadis yang lain Rasulullah SAW bersabda, khairul hadis kitabullah wa khairul huda Muhammadin. Sebaik-baik hadis adalah kitabullah. Sebaik-baik kalam-kalam, maksud sebaik nasihat adalah kitabullah. Wa khairul huda, sebaik-baik petunjuk adalah petunjuk Rasulullah, petunjuk Muhammad. So nak kira macam orang itu kalau dia bagi nasihat ataupun dia sampaikan apa-apa tausiah, apa-apa ayat, puitis macam mana sekalipun, kalau tak ada Al-Quran, tak ada sunnah, paling kurang dia quote kalam ulama'. Sebab kadang-kadang ada ulama' mereka mensyarahkan hadis, mereka mensyarahkan ayat Quran, tapi kita datang, kita baca dan kita terus ambil kalam tersebut, lalu kita sampaikan melalui jalur Al-Quran dan As-Sunnah, tak ada masalah. Tapi kadang-kadang kita sampaikan tausiah yang kosong, puitis macam mana pun ayat dia, kalau tidak melalui perkara ini, maka kita akan cakap ianya sekadar nasihat, sekadar ucapan-ucapan sahaja. Dan ada kalau sepanjang hidup kita, nasihat, ucapan, kita ambil. Tapi bukanlah kita kata ianya agama. Melainkan dah melalui, macam saya kata tadi, melalui Al-Quran dan As-Sunnah, maka baru kita kata ini agama. Nasihat ini agama, nasihat ini perlu didengar kerana ia sebahagian daripada agama. Tapi kalau dia sampaikan nasihat yang tidak melalui Quran dan Sunnah, kita akan cakap, okey, ini nasihat. Mungkin ada silap, mungkin ada betul. Buat kata orang selalu sebut, kata orang tua-tua, petua orang tua-tua. Okey, itu biasa. Kadang-kadang kita ambil petua orang tua-tua dan kadang-kadang kita tak ambil. Okey, so malam ni antara sebab kami ambil tajuk takhrij al-hadis. Dia ada sebab kami ambil. Selalunya kalau bulan Ramadan, orang akan ambil tajuk-tajuk berkaitan dengan tahajud, qiyamul lail,
berkaitan dengan kelebihan malam bulan Ramadan, selalu orang akan ambil tajuk-tajuk malam-malam akhir, apa namanya, pecutan akhir kan, yang semalam Kak Siti ada seorang dia ada buat. Kami ambil tajuk ni kerana kami melihat dia perkara yang penting. Asalnya kami nak letak tajuk ni lepas Ramadan nanti, tapi kami melihat tajuk ni penting sekarang ini kerana bulan Ramadan adalah bulan yang orang selalunya mereka akan fokus kepada ibadah. Mereka akan mula fokus kepada amalan, buat ibadat. So kita akan tengok bulan Ramadan antara bulan yang kalau ikutkan sebenarnya paling kurang untuk orang sebarkan hadis-hadis palsu. Tetapi dalam bulan Ramadan juga kita akan dapati ada beberapa keadaan orang akan sebarkan juga hadis palsu. Antaranya 15 Ramadan yang jatuh hari Jumaat hari tu. 15 Ramadan yang jatuh pada hari Jumaat, orang kata waktu itulah dengar suara kuat, hadis palsu. Kemudian ada beberapa hadis, siapa yang bagi tahu malam Ramadan yang pertama dia akan dapat sekian-sekian ganjaran. Kita dapati hadis palsu tetap akan ada pada setiap bulan. Okay? Orang yang beramal dengan hadis daif sekalipun mereka akan menentang hadis palsu. Tak ada siapa yang akan terima hadis-hadis palsu. So, kita datang dengan tajuk ini, iaitu kita nak ajar, kita nak kongsi sebenarnya banyak kepada perkongsian macam mana cara kita nak trace hadis. Kita nak trace satu-satu hadis yang orang sampaikan kepada kita, kita jangka ianya daripada Rasulullah. Rupanya bukan. Rupanya bila kita trace, oh ini bukan kalam Rasulullah, ini kalam ulama dan sebagainya. So, baik. Jadi kita masuk kepada pengenalan yang pertama. Saya akan bagi tahu pengenalan. Kemudian hadis kaedah. Kita ada 6 kaedah. Malam ni kita akan buat 3 kaedah dulu. Kita akan masuk nanti. Baik, kita mulakan dengan pengenalan. Apa itu takhrij? Takhrij yang kita nak belajar malam ni. Baik, takhrij. Kalimah takhrij itu dah digunakan oleh orang Arab lama dah. Orang Arab dah guna lama dah. Kalimah takhrij, kharaja, orang dah guna lama dah. Orang Arab dah guna lama dah. So, sebelum dia jadi disiplin ilmu, bila orang dah guna, kita akan dapati istilah ini kena selari. Bila orang kata takhrij al-hadis, kita tak boleh faham macam mana orang lain faham. Kita kena faham apa yang kita nak bagi tahu. Takhrij al-hadis, disiplin ilmu yang lain, takhrij yang orang lain faham, kita kena differentiate, kita kena bezakan. Baik, takhrij dari segi bahasa, maksud dia ibraz wal izhar. Okey, kita keluarkan ibraz ataupun kita menzahirkan mana-mana benda yang tersembunyi, kita bawa keluar, kita takhrij. Itu dari segi bahasa. Dan takhrij ini juga bukan sekadar dalam hadis. Banyak ilmu-ilmu agama yang menggunakan istilah takhrij juga. Antara contohnya kalau kita tengok hadis, kemudian kita bawa keluar hukum, kita akan cakap dia takhrij fiqhi ataupun kita takhrij benda hukum hakam yang ada dalam hadis tersebut. Teks Al-Quran pun sama, kita akan takhrij daripada dalam Al-Quran itu, dari dalam Al-Quran itu, hukum hakam. So, itu pun dipanggil takhrij juga. Ada yang dipanggil takhrij usuli. Daripada perbuatan sahabat ke, perbuatan tabi'in ke, salafus salih, kita tengok dan kita takhrij. Contohnya bila Umar membukukan Al-Quran, mengumpulkan Al-Quran, kita akan dapati orang akan ambil dan mereka mentakhrijkan apa yang Umar buat itu sebagai satu usul masalah mursalah. Itu dipanggil takhrij usuli, masalah mursalah. Okey, baik. Sekarang ini apa yang kita nak masuk adalah takhrij al-hadis. Okay, takhrij al-hadis berbeza dengan apa yang kita fahami dengan takhrij yang lain. Apakah itu takhrij al-hadis? Kalau kita tengok dari segi ta'rif, takhrij al-hadis ialah azwul hadis ila masadir. Itu paling ringan. Azwul hadis ila masadir ma'al bayan martabat al-hadis 'inda al-iqtida' wal-iqtidar. Ini satu takrif yang ringkas, sebenarnya takrif itu panjang lagi. Tapi nak faham, kita ambil yang kepala dengan yang hujung. Kita azwul hadis, kita menjejaki, tracing the hadis hingga ke sumber dia.
Di mana hadis berada? Kita dengar hadis, kita nak tahu di mana. Adakah hadis ni terdapat dalam kitab-kitab yang utama, Sahih Bukhari, Muslim, Sunan dan sebagainya? Adakah takhrij ini berada dekat dalam kitab-kitab yang tak ada sanad pun, yang hanya dihimpunkan tanpa sanad, seperti Matan Arba'in Nawawi, hanya letak hadis dan rawi a'la, rawi yang pertama. Kita akan tracing, ataupun hadis ni sebenarnya ada dalam kitab-kitab hadis palsu. Jadi kita nak trace di mana kalam tersebut. So, selain daripada kita takhrij kedudukannya, kita akan bayan martabat al-hadis. Kita akan tengok martabat hadis tu. Sahih ke tidak? Kita akan tengok sama ada dia dhaif ke? Kita akan tengok status dia. Baik. Jadi, bila kita nak takhrij hadis itu, kita takkan lari daripada menemuinya di dalam 3 bahagian kitab. Bahagian yang pertama dipanggil sebagai usul musnadah ataupun usul musannadah, iaitu kitab asal sanad. Yang kita nak kata macam mana ya? Saya bagi contoh, kitab tersebut ditulis oleh perawi, penulis tulis, sanad tu dia punya. Sanad yang dia tulis tu dia punya. Sebagai contoh, Al-Imamul Bukhari, apabila dia tulis hadis, beliau akan mulakan dengan haddatsana. Apa maksud haddatsana? Maksud dia telah meriwayatkan kepada kami. Jadi, bila starting dengan haddatsana, siapa yang riwayat tu? Kami tu siapa? Al-Imamul Bukhari. Sebab kita tak dengar daripada Imam Bukhari kepada guru dia. Contoh, Al-Imam Bukhari sebut Haddatsana Al-Humaidi. Guru dia nama Humaidi. Bila kita sebut macam itu, kita tak dengar daripada Humaidi. Bila orang baca kitab, kita akan tengok mereka akan baca dengan penuh disiplin. Orang akan cakap qala al-musannif, berkata penulis kitab, ataupun orang akan sebut qala al-Bukhari, berkata al-Bukhari, haddatsana Humaidi. Mereka akan sebut macam itu. Sebab apa? Sebab kita tak dengar daripada Humaidi. Kita dengar daripada Bukhari. So, sanad tu milik siapa? Sanad tu milik penulis. Pengumpul sanad itu. Milik Bukhari. Termasuk juga dengan Muslim. Kemudian, bila tak jumpa dekat dalam usul musnadah, kita akan cari dekat dalam far'i ataupun far'ul musnadah atau far'ul musannadah. Kita akan cari dalam kitab yang menghimpunkan sanad juga. Ada sanad yang panjang, tapi sanad tu bukan dia punya. Sanad tu bukan dia punya. Sanad tu orang lain punya. Contoh, dalam kitab-kitab tafsir, Al-Imam Ibn Katsir atau Al-Imam Al-Qurtubi, mereka tulis sanad dan tulis hadis apabila mensyarahkan satu-satu hadis, satu-satu ayat Quran. Sanad tu ditulis, tetapi bukan dia punya, orang lain punya. Okey, sanad tu ditulis, bukan dia punya, tapi orang lain punya. Kemudian mujarrad, bila tak jumpa dekat far'i musannadah ataupun kitab yang menghimpunkan sanad, kita akan cari dekat dalam mujarrad min asanid. Mereka tulis hadis, tapi kadang-kadang tak ada sanad, kadang-kadang hadis je ada. Sebab apa? Kadang-kadang kita tengok dekat dalam mujarrad min asanid ni, dia bagi hadis-hadis satu-satu hadis. Bila kita dapat jumpa hadis tu, kita boleh trace balik. Boleh jadi hadis tu berada di dalam usul musannadah, dalam kitab-kitab yang utama yang kita sebut tadi tu. Okey, baik. So, secara tak langsung kita dapat tahu di sini, hadis, takhrijul hadis ialah kita menjejaki hadis itu di dalam 3 bahagian kitab ini. 3 bahagian kitab ini. Okey? Dan mujarrad min asanid ni juga, kadang-kadang kita akan dapati dia pelbagai. Kadang-kadang kita akan dapati dalam kitab sebagaimana saya sebut tadi, Matan Arba'in, dia tak letak sanad pun, dia letak hadis terus dengan rawi a'la. Kadang-kadang kita boleh cari dia, tengok dalam Facebook orang tulis. Kita kata, pasal apa boleh ada hadis ni? So kita trace hadis ni di mana. Okey? Baik. Matlamat dan tujuan video ini pada hari ini, kita bukan nak jadikan seseorang yang mendengar, orang yang dengar ni sebagai orang muhaddisin ataupun dia faqih dalam hadis. Melainkan mereka yang dah lama mendalami
bidang hadis ini. Mereka yang dah lama duduk dalam bidang ulumul hadis, mereka dah lama kaji, mereka selalunya kalau buat takhrij ni ibarat macam celah gigi lah. Benda biasa lah. Tetapi untuk kita tahu matlamat dia, untuk kita tahu dan kita teliti setiap hadis yang sampai kepada kita. Setiap cerita yang orang sampaikan kepada kita, kita maklumkan. Okey, Nazmi ada Nazmi? Ya. Okey. InsyaAllah akan ada sesi soal jawab. Okey. InsyaAllah akan ada sesi soal jawab saya ikut. Okey, baik. Kenapa kita kena belajar 6 kaedah? 6 kaedah ini. Sebab kami bagi tahu kita akan belajar 6 kaedah. Kenapa kena 6 kaedah? Kan? So, sebenarnya untuk orang biasa, kita hanya belajar satu saja kaedah. Okay, satu saja kaedah. Tapi untuk orang awam lah, satu saja kaedah. Tapi kalau untuk pelajar-pelajar ilmu hadis, pelajar-pelajar Quran Sunnah, kita akan belajar 6. Punca dia apa? Jika suatu hari nanti kita tak tahu, media masa kita dah tak ada, kan? Nak trace guna Google pun tak boleh dah. Nak trace guna apps pun tak boleh dah. Akhir sekali kita akan kembali kepada apa yang ada di dalam kitab, apa yang ada di dalam mushaf. Sebab itulah kita akan mempelajari ke-6 terus. Sebab yang kelima, yang 5 ini adalah kaedah tradisional. Kita buka kitab, kita cari dekat dalam kitab, kita tengok sanad dekat dalam kitab, mata kepala kita akan nampak hadis tu direct terus. Dan yang ke-6 dari sudut elektronik. Kita just baca daripada Google, kita just baca daripada Maktabah Syamilah, kita akan baca daripada Jami' Al-Khadim, Jami' Kutubus Sittah dekat dalam apps, ada banyak. Okay, so kita ambil 6 sebab kita nak bagi tahu paling kurang orang awam tahu yang sebenarnya orang biasalah yang tak masuk dalam bidang hadis, mereka tahu. Kalian boleh tahu bahawa hadis yang orang-orang pengajian Quran Sunnah ni belajar bukan benda yang simple-simple. Ya, bukan benda yang kita boleh pandang enteng, kata macam mudah, macam tak perlu diambil kira. Okey, baik. Kaedah yang ke-6 ni semua orang boleh buat. Orang awam pun boleh buat. Okey, baik. So, bila kita berbicara tentang takhrij, kita akan perhatikan kelebihan-kelebihan yang kita boleh dapati ketika mentakhrij hadis. Antara kelebihan yang kita boleh dapati ialah kita dapat mengetahui, kita dapat mengesan hadis mana yang boleh diterima, iaitu maqbul anir rad' ala minal mardud. Maqbul minal mardud, daripada yang boleh diterima dan yang boleh ditolak, daripada yang marfu' minal mauquf wa ma ila dhalik, sahih saqim, daripada itu. Pinkan tajuk ni, boleh pinkan tajuk tak? Sebenarnya kena kita owner. Owner kat mana pin tajuk ni? Tak berapa nak ni. Komen, cuba komen. Okey, baik. 6 kaedah takhrij. Ya. Okey, 6 kaedah takhrij ya. Sebentar ya. Okey. Biasalah kita kali pertama ni. Lepas tu tekan pin komen. Alright. Okay, kami tulis simple lah tau sebab dia pun letak yang ni tak berapa ni. Okay, baik. Dah ni. So, yang pertama tadi kita kata apa? Bila kita melakukan takhrij al-hadis, kita akan dapat mengesan hadis yang okey dengan hadis yang tak okey. Hadis yang boleh diterima dengan hadis yang ditolak. Kemudian kita dapat membezakan antara kitab-kitab hadis, yang ini kitab hadis, yang ini sebenarnya bukan kitab hadis tapi diletakkan hadis. Ada kitab yang mereka letak hadis tapi bukannya kitab hadis. Contoh, ada suatu ketika dahulu saya pernah Hakazah Sunnah pernah keluarkan hadis-hadis yang terdapat dalam kitab Syiah, yang mana ianya dibaca oleh ramai penceramah. Ada antara hadisnya. Kemudian ada yang mendakwa hadisnya ada dalam kitab. Lalu mereka bawa kitab Nasaihul Ibad. Mereka bawa kitab tersebut. Kita kata kitab ni bukan kitab hadis.
Jadi dengan belajar takhrij, kita dapat membezakan, yang ni kitab hadis, yang ni bukan kitab hadis. Kemudian kita akan membezakan, oh yang ni kitab yang himpunkan hadis sahih, dan yang ini kitab yang menghimpunkan hadis-hadis maudhu'. Kita dapat membezakan. Kemudian kita dapat, okey baik, mari kita tengok. Kita dapat dengan mentakhrij hadis, kita dapat mempelajari Syajaratul Asanid, dan semuanya itu kita akan belajar kemudian pada siri yang kedua nanti. Syajaratul Asanid kami akan cuba untuk jelaskan dengan seberingkas. Sebenarnya kalau nak buat penjelasan berkenaan takhrij al-hadis, kita kena tengok slide. Kita kena ada slide, kita kena tunjuk dekat semua macam mana secara praktikal. Tapi disebabkan kami kata target audiens kita adalah orang-orang yang memang dah ada belajar sikit tentang takhrij al-hadis. So untuk orang biasa yang tak tahu, insya-Allah kita akan cuba mudahkan pada kaedah yang keenam nanti. Ya, kaedah yang keenam iaitu kaedah menggunakan alat elektronik. Jadi kaedah yang ini adalah kaedah untuk tahu sahaja macam mana nak takhrij hadis gaya tradisional, gaya orang dulu-dulu punya. Secara tak langsung kita akan dapati ramai ulama yang dulu yang kita tengok mereka buat kitab-kitab takhrij, kita akan dapati zaman tu tak ada internet, zaman tu tak ada Google, tapi mereka boleh buat kadang-kadang sampai Sahih Bukhari mereka boleh buat, kan? Kadang-kadang sampai Sunan mereka boleh keluarkan. Dan paling menarik, saya punya tajuk nanti kalian akan tengok salah seorang daripada orang yang berjasa besar dalam bidang takhrij ni bukan orang Islam. Kan nanti kalian akan tengok semua orang Islam yang keluarkan kaedah, tiba-tiba ada yang buat dia bukan orang Islam. Itu tajuk saya sekejap lagi. Baik. Takhrij al-hadis, kalau kita nak tahu antara syarat-syarat untuk jadi seorang mukhrij ataupun mukharraj, cara dia satu, yang pertama, syarat-syarat dia, dia kena mahir bahasa Arab. Paling kurang, mahir bahasa Arab. Dan bahasa Arab ni kita nak kata, menjadi seorang pentakhrij hadis, dia akan menemui banyak sanad dan matan yang memiliki, orang panggil apa? Dalam tu nampak hubungan yang sanad tu kadang-kadang dia keliru. Kadang-kadang kita tengok macam keliru. Contoh dia bagi sanad hadasana an, tiba-tiba ada huruf ha kat tengah-tengah, masuk pula nama tu ada macam 2-3 nama. Dia bagi nama yang lain. Tiba-tiba ada kalimah ha tengah-tengah tu. Sebenarnya ianya apa? Kita akan dapati dekat dalam hadis ada beberapa huruf ataupun kita panggil rumus yang diorang bagi, yang bila orang yang tak ada kemahiran dalam bidang takhrij, dalam bidang bahasa Arab, kita akan rasa pelik. Ni benda apa ni? Rupa-rupanya ianya adalah disiplin untuk kita mahir dalam bahasa Arab. Dia salah satu syarat untuk kita mahir dalam bahasa Arab. Paling kurang. Kemudian yang kedua ialah dia mahir dalam mustalah al-hadis. Dia mahir dalam mengetahui istilah-istilah hadis. Okay, dia dengar hadis, dia tahu ini salah satu istilah hadis ini apa? Hasan, sahih, hasan, daif. Kemudian dia tahu hadis tu matruk, munkar, kan, mu'dal. Dia tengok, dia tahu istilah-istilah hadis. Okey. Sebab apa kita kena tahu istilah-istilah hadis? Kerana kadang-kadang hadis tersebut, contoh kita rasa kita boleh beramal dengan banyak hadis daif. Kita dengar hadis daif, kita rasa kita banyak boleh beramal. Tetapi dengan kita mengetahui istilah, kita akan dapati ada keadaan hadis daif ni boleh diamalkan. Dan ada keadaan hadis daif tak boleh diamalkan. Boleh ditolak. So dengan memahami istilah, kita akan dapat perkara-perkara yang bermanfaat ketika kita mentakhrij hadis. Baik. Yang ketiga, kita akan syarat yang ketiga, kita kena tahu manhaj. Manhaj setiap penulis kitab. Okey, baik. Setiap penulis kitab ada manhaj yang berbeza. Al-Imam Al-Bukhari, dia ada manhaj dia sendiri, metodologi dia sendiri. Al-Imam Muslim, dia ada metodologi dia sendiri. Kitab-kitab sunan, mereka ada metodologi mereka.
Sebab itulah kita, bila orang kata dekat kita, hadis ni terdapat dalam Sunan Abi Daud, tapi hadis ni dhaif. Kita kata macam itu. Ataupun kita kata hadis ni dalam kitab Sunan Tirmizi, tapi hadis ni dhaif. Kemudian orang kata takkanlah Imam At-Tirmizi dengan Imam Abi Daud nak masukkan hadis dhaif. Tapi kita kata tak, bukannya macam itu. Kamu kena faham manhaj dia. Kamu kena tengok metodologi dia. Baru kamu boleh tahu, oh sebenarnya kitab ni bukan himpunkan hadis-hadis sahih. Sebagaimana Imam Bukhari dan Imam Muslim. Okey, baik. Kemudian, dengan kita mempelajari takhrij, kita dapat mengesan kaedah-kaedah takhrij yang 6 tadi tu, mana yang dia punya apa panggil kelebihan dan kelemahan dia. Sebab setiap 6 kaedah ini ada kelebihan dan ada kelemahan. Okey, kalau orang kata kaedah yang paling mudah dan yang paling senang nak buat dan mudah nak dapat jawapan yang sahih adalah kaedah yang ke-6, iaitu dengan alat elektronik. Tapi sebenarnya kalau kita tengok, ada tak kemungkinan orang boleh pecah masuk laman web tu dan mengolah? Kita banyak guna laman web, selalunya kalau kita nak takhrij, kita dah jumpa satu laman web yang mudah untuk takhrij, kita akan guna sampai bila-bila lah selalunya. Kan, kita kata okey, daripada dora.net aku dah tahu hadis ni. Daripada dora.net hadis ni macam ni. Daripada dora.net, kan kami ada sebut hari tu. Daripada web ni kami dah tahu hadis ni. Kita akan tengok daripada web tu, tapi ada kemungkinan tak web tu akan dihack dan diubah suai? Ada kemungkinan. Jadi dia ada kelemahan. Dari setiap kaedah ada kelemahan dan ada kelebihan. Dengan kita belajar takhrij, baru kita dapat kesan. Oh, rupanya kaedah ni kalau aku tak jumpa kat sini, aku guna kaedah lain. Aku akan bawa ke kaedah lain. Baik, seterusnya siapa orang pertama yang buat kaedah ni? Yang buat takhrij. Kalau kita tengok, di kesan orang yang awal-awal, dia tak bukukan disiplin takhrij. Tapi dia antara orang yang awal yang dikesan menggunakan kaedah yang seakan-akan dengan takhrij, iaitu Muhammad bin Isa bin Saurah Al-Imam At-Tirmizi di dalam kitab Sunan At-Tirmizi. Kebanyakan hadis-hadis dia akan komen dekat bawah. Kalau dia kata hadis ni dhaif, dia bagi tahu bawah tu dhaif. Kalau hadis ni gharib, dia akan bagi tahu bawah tu hadis ni gharib. Okey, kalau ada perawi yang bertafarud, dia bagi tahu dekat bawah. Komentar dia akan bagi tahu. So, dengan mempelajari takhrij, kita akan dapati para imam suatu ketika dahulu juga ada yang telah menggariskan disiplin, walaupun mereka tak tulis disiplin tersebut secara detail. Ulama yang kemudian datang, mereka baca, mereka lihat dan mereka kata ada signifikasi dalam setiap takhrij, dalam setiap metodologi tu. Jadi mereka menggunakan ia, mereka tulis satu silibus takhrij al-hadis. Dan takhrij al-hadis ini, ia kita kata fasa yang masih lagi rendah dalam bidang hadis. Sebab itu kita kata fasa yang bukanlah tinggi sangat. Bukanlah bila belajar takhrij kita boleh jadi muhaddisin. Dia fasa yang sederhana sahaja. Sebab fasa yang pertama ialah mustalah al-hadis. Kita belajar istilah-istilah. Sebab itu di USIM, saya komen USIM lah sebab kebanyakan universiti saya tak tahu macam mana. Di USIM kita agak strict sikit. USIM agak strict sikit dalam pembahagian subjek Quran dan Sunnah. Rasanya bukan Quran dan Sunnah saja, banyak fakulti macam itulah. Subjek-subjek dia tekankan sikit, dia tak bagi dia tak nak pelajar memilih sangat. Boleh tambah tapi tak boleh memilih-pilih. Subjek yang wajib kena ambil semester tu kena ambil. Tak boleh tolak-tolak. So bila semester 1 kita akan belajar mustalah al-hadis. Jadi tahun 1, pelajar tahun 1 mereka akan belajar mustalah al-hadis. Kebanyakan mereka belajar mustalah, kita tengok istilah. Kemudian naik tahun 2 mereka belajar takhrij. Takhrij tahun 2. Kemudian kita ada lagi kaedah yang lebih. Kita ada subjek yang lebih lagi tapi memerlukan takhrij. Subjek yang kita kata atas lagi tapi kita perlukan takhrij, iaitu subjek hadis tahlili. Hadis tahlili ni kita tengok sanad dan matan, kita syarah, kita keluarkan apa yang ada dekat sanad dan matan itu. Sebagaimana Al-Imam Ibn Hajar Al-Asqalani dia buat dekat dalam Fathul Bari. Kan, kalau kita tengok apa Aunul Ma'bud, kita tengok syarah
syarah Abu Daud. Kita akan perhatikan benda itu. Kemudian ada lagi, kita akan tengok hadis maudhu'i, iaitu kita akan belajar waktu tahun 3. Kemudian pada tahun 2 kita akan belajar juga, selepas takhrij kita akan belajar juga kaedah ataupun pengajian hadis dhaif dan hadis maudhu'. Maksudnya ataupun kita istilah mudah dia kita bagi ilal, tapi kita tak kata ilal lah, kita kata ini baru hujung kuku ilal lah. Sebab ilal kebanyakan universiti kat Malaysia dia tak ajar ilal, tapi dirasat hadis dhaif wal maudhu' ada. Kita belajar macam mana nak kesan kecacatan dalam hadis, macam mana kita nak angkat hadis yang dhaif jadi hadis hasan. Yang tu di atas lagi. Okey. Baik, takhrij ni ibarat pemula tetapi bukanlah terlalu mula. Cuma dia ada tingkatan dia. Dia berada di tingkatan yang kalau saya kira boleh, kalau kita boleh listkan, dia ada di tingkatan yang kedua. Yang kedua awal. So apa yang ada di atas macam hadis tahlili atau hadis maudhu'i atau kajian hadis dhaif dan maudhu', dia memerlukan takhrij. Tetapi bukanlah maksudnya takhrij ini cukup sekadar itu maka kita dah jadi orang hebat. Tak. Kita kena lalui yang atas. Sebab ada sebahagian orang, dia dah belajar takhrij, dia dah rasa hebat, kemudian dia kata tak apa, aku boleh takhrij semua ni. Orang datang bagi ceramah, dia takhrij je. Dia tengok orang tu bagi ceramah, hadis ni dhaif, hadis ni maudhu', hadis ni, itu sahaja kerja dia. Kita bagi tahu ada manfaat dia, tetapi bukanlah bermakna okey, kau boleh mengaku diri kau ini seorang yang ada ilmu dalam bidang hadis, ada ilmu yang tinggi dalam bidang hadis. Okey, baik. Sebab setiap ni ada disiplin dia. So, 6 kaedah mana yang kami pilih untuk mula-mula ni? Okay, saudara saya Nazmi, dia akan membincangkan kaedah yang pertama, iaitu mengkaji hadis dengan rawi a'la. Dia kaji hadis dengan perawi yang dekat dengan Nabi. Rawi a'la ni rawi yang dekat dengan Nabi. Okay, bukan rawi yang dekat hujung tu, tapi rawi yang dekat dengan Nabi. Sahabat. Kan? Kadang-kadang ada hadis itu hadis yang mursal, tabi'in ke Rasulullah. Okey. Dia akan kaji dekat ni. Kalau ini Rasulullah, dia akan kaji perawi yang berada di sini. Kalau di sini Rasulullah, dia akan kaji perawi yang ada di sini. Ya, dia tak akan kaji perawi yang ada di sini. Itu kaedah pertama, rawi a'la. Saya pula akan menerangkan kaedah istimal kalimat gharibah. Saya akan bagi tahu kaedah menggunakan kalimah-kalimah yang gharibah. Kalimah yang kita kata kalimah yang asing ataupun kalimah yang ganjil ataupun kalimah yang su'bah, susah. Kita akan tengok. Yang ketiga, yang ini saudara Nazmi akan buat, akan terangkan, iaitu kaedah menjejaki hadis dengan awal matan. Kan kita tengok awal matan, kadang-kadang ada ulama tulis dalam kitab, dia guna kaedah awal matan. Dia letak awal matan tu, contoh innamal amalu binniyat, dia letak kalimah innamal amalu binniyat tu sebagai tajuk. Jadi ada kaedah takhrij yang ketiga macam itu. So untuk kaedah yang pertama iaitu takhrij an tariq ar-ruwa al-a'la, ar-rawi al-a'la. Okey, baik. Yang tu saya serahkan kepada saudara Nazmi lah untuk menerangkannya. Okay. Terima kasih Syekhul. Mukadimah yang sangat-sangat baik. InsyaAllah. Syekhul. Sangkut-sangkut lah ni. Apa dia? Sangkut tak? Line. Okey tak? Line. Okey. Tak sangkut. Dengar. Tadi saya sangkut. Apa dia? Ana punya sangkut ya dia? Tak tahulah line siapa yang slow. Ana ke entah tak tahu. Okey, kita start kepada kaedah yang pertama. Seperti yang Syaiful dah explain tadi kan. Takhrij hadis ni kita nak mencari hadis. So, macam mana kita nak cari hadis tu? Dia ada 6 kaedah semua. Tadi Syaiful dah sebut. Yang pertama kaedah rawi a'la. Iaitu kita tengok kepada perawi yang paling dekat dengan Nabi, yang paling tinggi, rawi a'la ni. Okey, sebelum tu saya nak bagi tahulah. Penjelasan saya ni adalah berdasarkan buku ni. Buku Wajiz, Al-Wajiz. Warna hijau ni.
So, okay. Saya akan explain secara ringkas dan padat saja. Sebab saya tak nak panjang-panjang. Okay. Rawi A'la ni adalah perawi yang paling tinggi, yang paling dekat dengan Nabi. Iaitu biasanya sahabat. Kita senang cerita sahabat lah. Tapi ada juga perawi yang paling tinggi tu tabi'in. Tapi yang tu dia jadi hadis mursal, so dia macam pening sikit. So saya nak senangkan, so kita fokus perawi A'la ni sahabat. Sahabat Nabi. So contoh dalam hadis tu bagi tahu an Abu Hurairah. An Abi Hurairah radhiyallahu anhu qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sekian-sekian. So rawi A'la ni kat sini adalah Abu Hurairah. Okey, faham Okey, Abu Hurairah rawi A'la dia. Jadi kat mana kita nak cari hadis tu? Kita cari dekat kitab-kitab yang mengumpulkan hadis mengikut susunan nama sahabat. Dia ada 3 jenis kitab. 3 jenis kitab. Yang pertama, kitab Kutubul Masanid, iaitu kitab-kitab musnad. Kitab-kitab musnad. Apa saja kitab yang nama dia musnad, maksudnya kitab tu disusun mengikut susunan nama sahabat. Maksudnya Abu Hurairah, semua hadis daripada Abu Hurairah dalam satu bab, dalam satu tempat. Hadis Ibnu Umar dalam satu bab, semua hadis Ibnu Umar. Itu masuk musnad. Musnad ni dia ada banyak maksud. Salah satunya ni lah, perawi-perawi yang kitab yang mengumpulkan hadis mengikut nama sahabat. Itu salah satu maksud musnad. Maksud musnad yang lain tu kena belajar mustalah hadis. Okey. So, itu yang pertama, Musnad Ahmad. Selain tu, kitab Musnad Ishaq bin Rahuyah, Musnad At-Tayalisi. Kitab-kitab ni mengumpulkan hadis mengikut nama sahabat. So dia akan bagi contoh, kita cari hadis tu tadi apa? Daripada Abu Hurairah kan. So kita buka kitab Musnad Ahmad, contoh kita buka kitab Musnad Ahmad dan kita cari kitab-kitab hadis-hadis yang mengumpulkan hadis Abu Hurairah dan kita selak satu-satu. Cari satu-satu mana hadis yang kita punya tu. Jenuh lah sikit kan sebab Abu Hurairah ni banyak hadisnya. So kat situlah kita praktikkan syarat pentahriz tu, ayat tahalla bis sabar. Pentahriz tu kena sabar. Okey. Itu kitab musnad. Faham? Okey. Seterusnya adalah kitab Kutubul Mu'jam, Kutubul Ma'ajim, iaitu kitab-kitab mu'jam. Seperti kitab Mu'jam Kabir yang ditulis oleh At-Tabarani. Okey. Kenapa tu Syiful? Tak ada apa. Link juga kata. Yang pertama tadi musnad kan, yang kedua ni mu'jam pula. Jenis yang kedua mu'jam. Mu'jam ni pun dia susun hadis mengikut nama sahabat. Sama macam musnad tadi. Musnad pun ikut nama sahabat, susunan nama sahabat. Mu'jam pun sama ikut nama sahabat. Tapi kenapa dibezakan musnad dengan mu'jam ni? Kalau dua-dua diikut nama sahabat, kenapa yang tu nama musnad, yang ni nama mu'jam? Siapa boleh jawab? Kalau Saya. nak jawab. Tunggu ada siapa yang tahu tu. Cuba komen sikit. Apa beza mu'jam dengan musnad? Kenapa dua-dua ni dia tulis, dua-dua kitab ni dia sesuai ikut nama sahabat tapi nama dia berbeza-beza. Tengok tak ada siapa yang respon pun. Okeylah, saya beritahu jawapannya. Kalau musnad dia kumpul hadis ikut nama sahabat tapi susunan tu dia tak teratur. Dia macam dia random saja. Kalau mu'jam dia susun nama sahabat tu ikut huruf, alif, ba, ta, jim. Itu mu'jam. Kalau musnad dia tak susun ikut huruf, dia susun ikut contoh macam Musnad Ahmad tu dia susun, mula-mula dia susun 4 khulafa Ar-Rasyidin, lepas tu ada nama-nama 10 sahabat yang dijamin syurga, lepas tu ada sahabat minal muqtirin. So dia macam agak random je lah susunan je tu. Dia tak macam mu'jam. Mu'jam dia lebih teratur. Itu mu'jam. Mu'jam ni pun dia susun hadis ikut nama sahabat. Kalau Sa'labah, pergi dekat huruf Sa', jumpa Sa'labah. So nanti dia akan bagi hadis-hadis yang diriwayatkan semua daripada Sa'labah. Okey, itu mu'jam. Contoh kitab mu'jam adalah Mu'jam Kabir, ditulis oleh Tabarani, dan mu'jam, lagi satu namanya Mu'jam Ashabi. Mu'jam Ashabi, okey.
Seterusnya, dah dua jenis, musnad, mu'jam. Yang ketiga pula, jenis yang ketiga adalah kitab kutubul atraf. Kitab-kitab atraf seperti kitab Tuhfatul Ashraf bi Ma'rifati al-Atraf yang ditulis oleh Al-Mizzi. Al-Mizzi yang meninggal pada tahun 742 Hijrah. Al-Mizzi ni selain daripada atraf, dia ada kitab lagi satu nama dia Tahdhibul Kamal fi Asma'ir Rijal. Kitab Tahdhibul Kamal ni adalah kitab yang mengumpulkan biografi perawi, kitab rijal. Siapa yang belajar ilmu rijal dan mesti tahulah kitab Tahdhibul Kamal ni. Ini Imam Mizzi, penulis yang sama yang nulis kitab Atraf ni, Tuhfatul Atraf ni. Tuhfatul Atraf bi Ma'rifati Tuhfatul Ashraf bi Ma'rifati al-Atraf. Okey, Al-Mizzi ni dia ada ramai anak murid. Antara yang anak murid yang masyhur dia seperti Ibnu Katsir. Ibnu Katsir yang tulis kitab tafsir Ibnu Katsir tu, meninggal pada tahun 776 Hijrah. Dan dia ada kitab, dia ada anak murid seorang lagi namanya Az-Zahabi. Az-Zahabi juga ulama yang masyhur, meninggal pada tahun 748 Hijrah. Ini Al-Mizzi. Al-Mizzi dia tulis Tuhfatul Ashraf bi Ma'rifati al-Atraf. Apa maksud kutubul atraf ni? Kan yang pertama tadi musnad, kedua ma'ajim, mu'jam, yang ketiga atraf. Atraf ni maksudnya potongan-potongan hadis. Maksudnya dia atraf ni pun dia sama macam musnad dengan mu'jam tadi. Atraf ni sama dengan mu'jam dengan musnad tadi, dia susun ikut nama sahabat. Dan atraf ni pun ikut alif bata juga, atraf. Tapi dalam atraf ni, hadis dia contoh, kalau hadis innamal amalu binniyat tu kan panjang kan hadis ni kan. Innamal amalu binniyat wa innamal likulli imri'in ma nawa faman kanat hijratuhu ila Allah wa rasulih sampai akhir tu. Tapi dia tak ambil penuh, dia ambil potongan saja. Itu namanya atraf. Dia ambil innamal amalu binniyat saja. Kalau hadis, contoh hadis man qara'a harfan bi kitabillah falahu hasanah. Wal hasanatu bi asyri amsalha. La akul alif lam mim harf walakin alif harf wa mim harf wal lam harf. Ke sini hadis yang Nabi kata siapa yang baca Quran ni satu huruf bersama dengan 10 kebaikan. Hadis ni panjang kan, tapi dia ambil, kalau kitab Tuhfatul Ashraf tu dia ambil yang depan saja. Dia ambil man qara'a harfan kitabillah, dia ambil tu je, tu potongan hadis, dia ambil potongan hadis saja. Okey, faham tak setakat ni? Okey. Itu Tuhfatul Ashraf. Selain tu, contoh kitab Atraf lagi, nama dia Zakhairul Mawaris yang ditulis oleh Abdul Ghani Al-Nablusi. Kitab Zakhairul Mawaris ni, dia adalah ringkasan daripada kitab Al-Atraf tadi. Dia pun sama diikut susunan Al-Atraf, susunan Tuhfatul Ashraf tadi. Alif bata, dia ambil kitab Tuhfatul Ashraf Al-Mizzi tu, dia ringkaskan lagi. Kalau Al-Mizzi tadi tu, dia letak hadis, dia akan bagi rumus tau, rumus tu simbol. Dia akan bagi, kalau Bukhari dia bagi huruf kha, kalau Muslim dia bagi huruf mim. Maksudnya hadis tu dia bagi tahu kitab asli dia kitab apa. Ni Al-Mizzi, Tuhfatul Ashraf, dia akan bagi tahu. Dan dia akan bagi tahu sanad penuh. Kalau Al-Bukhari tu dia bagi tahulah daripada Bukhari tu sampai ke sahabat, dia akan bagi tahu sanad penuh dia. Itu Tuhfatul Ashraf. Kalau Zakhairul Mawaris ni dia tak bagi sanad penuh. Itu beza dia. Okey. Dan Atraf ni adalah kitab yang terbaik untuk metode A. Dibanding dengan Musnad dengan Mu'jam, Atraf yang paling terbaik. Okey. So itu saja 3 jenis kitab. Musnad seperti Musnad Ahmad, Musnad Ishaq bin Ruhuyah dan lain-lain. Mu'jam seperti Mu'jam At-Tabarani, Mu'jam Kabir. Kalau Atraf seperti kitab Tuhfatul Ashraf bi Ma'rifati al-Atraf ditulis oleh Al-Mizzi. Dulu kami masa belajar takhrij ni kan dengan Dr. Amir. Dr. Amir dia biasa kalau dia ajar setiap kaedah tu dia akan bagi tugasan. So kalau kaedah pertama ni Dr. Amir suruh kita orang cari hadis daripada kitab Musnad Ahmad. Kita orang dapat hadis, kami dapat hadis. Dia bagi hadis dan kita cari dekat Musnad Ahmad. Tapi dia bagilah rawi a'la sekali. So contoh macam rawi a'la dia Abdullah bin Umar. So kita orang buka kitab Musnad, cari hadis tu dalam Abdullah bin Umar. Itu yang kami belajar dulu. So itu saja kaedah yang pertama. Okey.
Kalau Syaiful ada benda-benda nak tambah, silakan Syaiful. So kita pergi kepada kaedah yang kedua, kalimah gharibah. Okay, baik. Terima kasih kepada Nazmi. Saudara Nazmi kita, penjelasan dia penjelasan yang baik. Ringkas saja, saya kata kalau ikutkan banyak dah dia dah sentuh. Takhrij daripada rawi a'la, kita takhrij hadis tu, bila kita baca hadis tu dalam mana-mana kitab, kita tengok nama sahabat, nama selepas sebelum nama Nabi. Bukan sebelum, selepas nama Nabi itu nama-nama sahabat. Jadi bila kita nak takhrij, kita tengok nama sahabat, kita akan mudahlah, kita tahu kitab. First step, kita tengok hadis. Second step, kita tengok selepas nama Nabi, iaitu nama sahabat. Third step, kita cari mengikut kitab-kitab yang diberikan. Jadi menggunakan kitab-kitab tu, kita carilah kitab mana yang mudah. Contoh, kalau kita baca Al-Imam An-Nawawi, okay, Al-Imam An-Nawawi punya kitab, Mata Arba'in, kitab hadis 40, Imam Nawawi. Imam Nawawi, dia letakkan hadis a'la aja, rawi a'la aja dalam setiap hadis itu. Hadis yang pertama dia letak Ibn Umar. Dia letak Umar Ibn Khattab. Dia letak hadis innamal amalu binniyat, Umar Ibn Khattab. Jadi kita nak cari hadis tu dekat mana? Kita tengok nama Umar. Jadi kita akan cari hadis tu dekat dalam kitab-kitab yang kita nak. 3 kitab tadi tu. Kitab Masanid, kitab-kitab Musnad. Kita buka lah Musnad Imam Ahmad. Kita tengok dekat dalam tu, sebab susunan dia susunan berdasarkan nama-nama sahabat. Imam Ahmad letak nama-nama sahabat. Dia letak awal-awal tu kitab sahabat-sahabat yang dijamin masuk syurga. Kemudian kitab-kitab yang seterusnya nama-nama sahabat juga, tapi susunan mengikut metodologi dia sendiri. So itu Musnad. Jadi kita nak cari, kita tengoklah Umar. Umar yang mana satu? Umar Khulafa' Rashidin. Mestilah kita tengok, oh dekat awal-awal, lepas Bakar lah kot. Umar, kita akan buka dalam kitab Musnad, tengok kat belakang sekali ada dia punya orang panggil apa, isi kandungan. Kita akan tengok, okey, kita sekarang ni nak cari hadis tadi tu, hadis Umar Ibn Al-Khattab. So kita buka kitab Masanid, kita tengok dekat belakang, kita akan cakap, okey ni Abu Bakar, confirm lepas ni Umar. Ambil Umar punya, pergi ke depan, tengok muka surat tu, check lah, semak dari situ. Kemudian kita boleh juga tengok dengan kitab Ma'ajim. Ma'ajim lagi mudah. Ma'ajim, kita tahu nama sahabat tu berdasarkan huruf hijaiyah. Macam kamus, alif bata sampai ya. Kemudian kalau kita kata, okey, sekarang ni aku rasa aku nak cari yang ketiga lah, kita guna kitab Al-Atraf. Al-Atraf juga sama. Dan dia cuma letak potongan-potongan hadis, tapi susunan dia ada sebahagian guna alif bata juga kan, Nazmi? Kan, alif bata juga kan, hijaiyah juga. Sebelum tu saya nak minta maaf, sebenarnya saya balik rumah, takhrij ni kami belajar waktu semester 4, semester 4, tahun 2. So jadi buku tu saya tinggal dekat Nilai waktu PKP ni, tak boleh nak diambil. Jadi saya balik ni saya hanya merujuk nota banyak. Nota yang pernah kami buat dulu. Jadi dan sebagainya saudara Nazmi bagi slide, Dr. Amiruddin, doktor-doktor kami. Jadi saya banyak tengok di situ. So kalau ada benda yang saya tersilap, boleh bagi tahu. Okey, baik. Kaedah yang ketiga. Kaedah yang ketiga, kita guna takhrij al-hadis bi-istimali kalimatul gharibah. Okey, daripada matan tu kita akan tengok kalimah-kalimah yang gharib. Kalimah yang gharib ni, kalimah yang kita kata, satu kita boleh panggil kalimah yang asing. Kita boleh panggil kalimah tu ganjil sikit. Kita boleh panggil kalimah tu kalimah yang paling famous. Dalam hadis tu kalimah tu lah yang paling menonjol. Contoh, hadis man salaka tariqan yaltamisu fihi ilma sallallahu lahu tariqan ila jannah tu. Kita tengok hadis man salaka tariqan fihi ilma sahalallahu lahu tariqan ila jannah. Dalam hadis tu, mana kalimah yang kita nampak menonjol? Kita nampak menonjol. Jadi kita akan kata, okey, kalimah yang paling menonjol dalam ni salaka tariqan. Ataupun kalimah yang nampak menonjol salaka. Simple. Kalimah-kalimah dalam tu. Dan kalimah ni dia fleksibel. Kadang-kadang hadis tu dekat dalam kitab yang kita akan sebut nanti, dia dalam dia disusun mengikut huruf hijai. Kadang-kadang kita tengok dalam salaka pun ada, dalam tariqan pun ada, huruf ta pun ada, huruf sin pun ada. Dia fleksibel. Asalkan kalimah tu kalimah yang gharibah. Kalimah yang nampak famous sikit, yang ganjil, dan bila kita tengok kita kata okey, hadis ni dominan dengan kalimah ini.
Okey, hadis ni yang paling pelik kalimah ni. Okey. So, kitab yang kita nak guna ni, kita kata kitab ni ditulis oleh seorang orientalis. Seorang orientalis Belanda yang dia ni banyak berjalan ke panggil apa? Dunia-dunia Islam, dan dia ni sampai ke sudah tak masuk Islam pun. Sampai dia wafat tak masuk Islam pun. Dan dia ni nak kata kebanyakan kajian yang dia buat sebenarnya untuk jatuhkan Islam. Bila dia nak jatuhkan Islam, dia akan mula mengkaji. Dan dia ni, kita nak kata kalau ikut dalam hadis, Nabi sendiri pernah sebut satu hadis yang ada dia punya sababul wurud dia, tapi dia punya maksud hadis tu boleh kata boleh guna sampai sekarang, iaitu innallaha yu'ayyidu din birrajulin fajir. Allah akan sempurna, Allah akan perelokkan agama ini dengan lelaki yang buruk ataupun lelaki yang kafir. Kadang-kadang ada lelaki yang buruk perangai, yang kafir, tapi dia ni dengan asbab dia pun Islam boleh ditegakkan. Faham tak? Dia amalan yang dia buat kadang-kadang ada benda dia memanfaatkan orang Islam. Sebab AJ, nama dia AJ Winsick. AJ Winsick nama dia. Okey, AJ Winsick ni bila dia nak jatuhkan Islam, dia kaji agama Islam, kaji sampaikan dia, bukan nak kata dia tak sedar kot, tapi lepas dia wafat, dia tinggalkan kamus untuk orang Islam tengok, orang kamus Arab Belanda antara yang dia tinggalkan. Sampaikan ulama-ulama Belanda boleh translate hadis, terjemah kitab hadis ke dalam bahasa Belanda. Antara rujukan utama kamus yang dia tinggalkan, AJ Winsick ni. Padahal dia buat kamus tu, tujuan dia nak bagi anak-anak murid dia teruskan dia punya kajian nak jatuhkan Islam. Asalnya, kajian dia nak jatuhkan Islam, dia tak sempat nak siapkan sampai dia mati sebab ialah tak jumpa. So dia nak teruskan, dia nak anak-anak murid dia teruskan. Last sekali jadi manfaat dekat orang Islam. Kemudian dia ada kitab yang dia ambil lafaz-lafaz hadis dekat dalam sunan dan kitab-kitab sirah. Siapa orang kata 14 sunan dan sirah dia kumpulkan, dia ambil lafaz, dia letak Miftah Kunuz As-Sunnah, nama kitab dia tu. Kalau dalam bahasa Arab, diterjemahkan balik. Asalnya kitab dalam Belanda, diterjemahkan balik ke dalam bahasa Arab. Bagi manfaat dekat orang Islam. Kan, bagi manfaat dekat orang Islam. Kemudian, kitab yang digunakan dalam takhrij. Hasil daripada tulisan Winsick ini, hasil daripada kajian Winsick ini sendiri. Iaitu kitab Mufahras Al-Alfaz Al-Hadis An-Nabawi. Dia tulis lafaz-lafaz hadis, lafaz-lafaz hadis. Dia tulis macam atraf tadilah, potongan-potongan sahaja, mengikut huruf hijai, tetapi juga mengikut kalimah-kalimah gharibah. Dan kitab tu yang dia tulis tu berjilid-jilid. Ada cetakan yang sampai 11 jilid, ada cetakan yang sampai 6 jilid. Kitab itu ditulis oleh seorang kafir, orientalis daripada Belanda, sampai sekarang kita boleh guna untuk mentakhrij hadis. Bila kita jumpa hadis, kita tengok ada kalimah-kalimah yang pelik dalam tu, atau bukan nak kata pelik tu bukan pelik buruk lah, maksudnya bukan pelik buruk, tapi pelik yang kita kata okey, dalam hadis ni dominan kalimah ini, kita ambil kalimah ni, kita buka kitab dia, okey, Mu'jam Mufahras Al-Alfaz Al-Hadis tu, mu'jam juga, dia guna huruf hijai. Kita buka kitab tu, kita tengok alfaz hadis tu, dia tak susun ikut nama sahabat, dia susun ikut alfaz hadis. Kita ambil lafaz yang kita tengok yang dominan tu, kita buka kitab mu'jam tu, kita cari lafaz yang sama dekat dalam kitab tu. Contoh kita guna salaka, kita akan cari dalam huruf sin. Innamal a'malu binniyat. Kita akan cari dua huruf yang kita nampak dominan dalam tu. Al-a'mal dengan an-niyat. Kita akan buka. Kita akan cari huruf nun, kalimah niat. Kita akan cari al-a'mal, sama ada alif ataupun ain, amal. Kita akan cari dua perkataan tu. Dan dia sama ada dua benda. Sama ada kita akan cari dia dalam bentuk orang panggil apa? Fi'il mudhari', ataupun kita akan cari dalam bentuk fi'il madhi. Rangkai kata dia.
Okey, salahkah lah. Okey. Uh, Contoh hadis apa yang kita nak bagi? Uh, Okey. An-nas ma'ad-din. Kama'ad-din al-dhahab awil fiddah. Khiyaruhum fi jahiliyah wa khiyaruhum fil Islam idza faquhu. Manusia ini umpama galian, bagaikan galian logam, ibarat galian emas atau ibarat galian perak, macam emas macam perak. Baiknya ketika Islam dan baiknya juga ketika dia dalam keadaan jahil. Idza faquhu, sekiranya dia seorang yang faqih. Kalau cerdik tak kisahlah orang Nabi sebut idza faquhu, apabila dia faqih. Tak kiralah orang yang macam mana sekalipun, sama ada di Islam ataupun dia kafir, kalaulah dia cerdik, dia akan dapat manfaat. Dalam dunia dia akan dapat manfaat, tak kiralah dia sama ada di Islam ataupun dia kafir. Okey. Jadi daripada hadis tu, kan, annasu ma'ad-din kama'ad-dina dhahab aw fiddah, khiyaruhum fi jahiliyah wa khiyaruhum fil Islam idza faquhu. So daripada hadis tadi tu, annasu ma'ad-din kama'ad-dina dhahab aw fiddah tu, mana kalimah yang kita rasa macam famous? Semestinya ma'ad-din, huruf mim, galian. Okey, ataupun khiyaruhu fi jahiliyah wa khiyaruhu fil Islam idza faquhu. Khiyaruhu tu kita kena kembali kepada kata dasar dia. Khayara, khair. Okey, kita kena kembali kepada dasar dia. Barulah kita boleh cari dekat dalam kitab AJ Bensik. Barulah kita boleh cari dekat dalam Mu'jam Mufarras li Alfaz Al-Hadis An-Nabawi. Baru boleh kita cari dekat dalam itu. Ya, setiap kalimah-kalimah gharibah tu, dia sama ada kita guna dengan fi'il mudhari' ataupun kita guna dengan fi'il madhi. Tetapi majoriti dekat dalam kitab AJ Bensik ini, dia akan starting dengan fi'il madhi. Dia akan starting dengan kata dasar, kata awal-awal dia dulu. Okey? Yajlisu, kita kena start dengan jalasa. Kita akan kembali kepada kata-kata asal. Kata-kata asal. So sebab itu kita kata, ni antara syarat untuk jadi pentakhrij adalah kena mahir bahasa Arab. Ya, kita kena mahir bahasa Arab. So, dari sini dia ada beberapa kelemahan dalam kitab Mu'jam Mufarras ni. Biasalah orang luar buat, orang yang bukan Islam diri yang buat, dia ada beberapa kelemahan. Antara kelemahan dia, bila kita cari kadang-kadang hadis tu tak jumpa. Yang bila kita cari kadang-kadang hadis tu tak jumpa. Dan kadang-kadang bila kita jumpa hadis tu, dia tak tunjuk pula dekat mana. Bila dia bagi, saya tak ada kitab dia. Kalau saya ada kitab dia, kita boleh tunjuk. Dalam tu, bila kita cari, kita akan tengok dia bagi hadis tu punya, apa orang kata, matan, nas dia. Kemudian dia dekat hujung tu, dia akan bagi rumus. Dia akan bagi, kita panggil simbol. Dia akan bagi simbol. Simbol ha, apa, Musnad Ahmad, kan, dia akan simbol kha, Sahih Bukhari, mim, Muslim. Kita akan tengok, dia akan tahu rumus dekat situ. Jadi kadang-kadang bila kita tengok rumus tu, dia akan bagi juga nombor hadis tu. Bila kita buka dekat dalam kitab asal, kitab Sahih Bukhari, kita buka dekat dalam kitab Sahih Muslim, kita cek tak ada pula hadis tu. Nombor sama dah. Kitab pun kitab Sahih Bukhari dah. Tapi tak jumpa. Bila kita selak tengok dalam 30-40 buku surat, baru jumpa hadis tu. Rupanya, apa yang AJ Bensik buat berdasarkan cetakan yang ada pada zaman dia. Yang kita baca tu, cetakan yang ada yang terbaru. Sebab penulisan nombor-nombor dalam hadis ini, dia berubah mengikut cetakan. Dia berdasarkan ijtihad lah. Ada cetakan yang mereka letak nombor hadis tu berbeza. Ada yang cetakan dia letak nombor hadis tu macam ini pula. So, bila tengok dekat dalam AJ Bensik, cetakan tu rupanya cetakan yang lama. Dia menggunakan nombor-nombor hadis berdasarkan cetakan yang lama. Tapi cetakan yang baru dia tak guna. Sebab dia dah tak ada lah, dia dah meninggal lah. So, bila kita buka dekat dalam kitab yang lagi satu, tengok tak ada hadis tu. Walaupun nombor dah sama, walaupun kita tengok benda tu dalam Sahih Al-Bukhari. Jadi kelemahannya di situ. Dalam dalam kitab Mu'jam Mufarras lil Alfaz Al-Hadis An-Nabawi. Mu'jam Mufarras lil Alfaz Al-Hadis An-Nabawi.
kitab ni satu saja untuk untuk kaedah ini. Okey, baik. Kaedah yang ketiga saya akan serahkan kepada Nazmi. Dan ini kaedah yang terakhir untuk siri yang pertama, iaitu kaedah takhrij dengan awal matan hadis. Okey, kita pergi kepada kaedah yang ketiga. Okey, seperti yang tadi saya pun dah cakap pasal kaedah kalimah gharibah. Saya dah explain kaedah rawi a'la. Kalimah gharibah tu adalah kaedah kita tengok perkataan-perkataan yang rare, yang ganjil sikit dalam hadis tu. Saya nak tambah sikit, saya bagi contoh, satu contoh. Hadis ni memang anak muda patut hafal lah hadis ni. Hadis ni memang patut hafal. Saya pun dah hafal lah, saya rasa confirm dah hafal. Hadis Nabi SAW bersabda, "Ya ma'syarasy syabab, man istata'a minkumul ba'ah falyatazawwaj, fa innahu aghaddu lil basar wa ahsanu lil faraj. Wa man lam yastati' fa 'alaihi bisiyam, fa innahu lahu wija." Hadis ni ada dalam 4 ke 5 dia punya kalimah gharibah dia. Hadis ni Nabi kata, "Ya ma'syarasy syabab." Wahai anak-anak muda, Nabi kata, "Man istata'a minkumul ba'ah falyatazawwaj." Siapa di antara kamu yang dah mampu, yang dah ada kemampuan untuk berkahwin, maka berkahwinlah. Wa man lam yas'al. Dan sesungguhnya perkahwinan itu fa innahu aghaddu lil basar wa ahsanu lil faraj. Perkahwinan itu akan menundukkan pandangan dan memelihara faraj, kemaluan. Wa man lam yastati', siapa yang tak mampu, fa alaihi bisawm. Hendaklah dia berpuasa. Sesungguhnya puasa itu wija, Nabi kata. Puasa itu perisai untuk memutuskan nafsu, memutuskan syahwat. Dia membendung syahwat lah. So dekat dalam hadis ni, saya bagi hadisnya. Sekejap. Dalam hadis ni, dia ada 4 ke 5 kalimah gharibah. Iaitu kalimah al-ba'ah. Man istata'a minkumul ba'ah. So kita tahu kalimah gharibah dia ba'ah, ba' alif, hamzah ta kan. So kita pergi buka Mu'jam Fahras yang ditulis oleh A.G. Weng Sing tu. Kita pergi dekat huruf ba, kita cari perkataan ba'ah. So kalau kita tak jumpa, kita pergi kepada huruf lain. Kalimah lain, kalimah gharibah yang lain seperti kalimah aghaddu ataupun ahsanu. Tetapi seperti yang saya cakap tadi, Mu'jam Fahras ni dia kumpulkan root word dia. Root word. So aghaddu tu dia tak boleh lah kita cari aghaddu, memang takkan jumpa lah. Kita kena cari root word dia iaitu ghadda. Dengan kalau ahsana tu kita cari ahsana tu kita cari hasana. Baru kita jumpa, kita pergi kata ha. Baru kita jumpa perkataan tu. Dia akan bagi hadis yang saya sebut tadi. Selain tu kita pergi, kita boleh guna kalimah wija, huruf waw. So kita boleh pergi dekat huruf waw. Nanti dia akan bagi hadis penuh. Dan dia akan bagi rumus. Hadis ni diriwayatkan oleh Bukhari, dia akan bagi huruf ha. Muslim dia akan bagi huruf mim. Macam tu. Itu kalimah gharibah. Senang dan menarik bagi saya. Okey. Kita pergi kepada yang ketiga. Kita nak tahfidz hadis. Kita dah guna kaedah yang pertama, rawi a'la, tapi kita cari-cari kita tak jumpa hadis tu. Kita tak jumpa hadis tu. So kita try pula kalimah gharibah, kita dapat jumpa satu riwayat. So kita dah jumpa satu riwayat tu, kita salinlah balik riwayat tu kan. Tapi satu riwayat saja tak mencukupi. Jadi kalau kita nak tahriz hadis, kita kena kumpulkan sebanyak mungkin riwayat. Banyak mungkin. So kita guna kaedah yang ketiga, iaitu kaedah awal lafaz matan. Awal matan. Awal teks hadis tu. Kalau hadis tu contoh hadis man kadzaba alayya muta'ammidan falyatabawwa maq'adahu minan nar. Sesiapa yang berdusta ke atasku dengan sengaja, maka hendaklah dia persiapkan tempatnya di dalam neraka. Kalau hadis ni awal matan dia adalah man. Man kadzaba. So dia man lah awal matan dia. Apa kitab yang kita boleh guna untuk kaedah ni? Dia ada 3 jenis kitab. Sama macam kaedah yang pertama tadi ada 3 jenis kan. Sekarang ni kaedah yang ketiga, kaedah awal matan pun 3 jenis. Yang pertama, kitab yang mengumpulkan hadis secara umum. Dia mengumpulkan hadis secara umum. Iaitu seperti kitab Jam'ul Jawami' yang ditulis oleh Al-Hafiz As-Suyuti. Al-Hafiz As-Suyuti ni memang masyhur lah. Dia banyak kitab yang As-Suyuti ni tulis. Selain daripada ni,
dia ada tulis kalau bidang tafsir dia tulis tafsir Jalalain. Kalau ulum Quran dia tulis Al-Itqan fi Ulumul Quran. Dalam fiqh ada tulis juga kitab Al-Ashbah wan Nadhair. Dalam hadis banyak seperti kitab Tadribur Rawi, kitab kalau untuk takhrij kita guna kitab Jam'ul Jawami' ataupun dinamakan sebagai Jami' Kabir. Jami' Kabir ni Al-Hafiz As-Suyuti meninggal pada tahun 911 Hijrah. Dia kumpulkan hadis-hadis daripada 70 hingga ke 80 buah kitab. Banyak tu. Dia kumpulkan hadis dan dikumpul dalam tu ada lebih 40,000 hadis. Dalam Jam'ul Jawami' tu ada 40,000 hadis lebih. Hadis dalam tu. Imam As-Suyuti kumpulkan. Dan dia ada dua bahagian dalam kitab tu. Dia ada qismain. Yang pertama bahagian qauli. Yang kedua fi'li. Tapi kita tak naklah ambil yang fi'li tu. Kita nak ambil qauli sebab qauli ni dia kumpulkan hadis. Kitab Jami' Kabir ni dia kumpulkan hadis ikut huruf awal matan. Kalau man kadzaba tu pergi kat huruf mim. Dia ikut alif, ba, ta. Dia ikut awal matan. Dia tak ikut nama perawi. Dia ikut matan. So man kadzaba tu pergi kat huruf mim. Itu kita tak nak, kan tadi saya kata apa, Jam'ul Jawami' ada dua bahagian, qauli dengan fi'li. Kita tak nak ambil fi'li sebab dia tak sesuai ikut matan. Kita ambil yang qauli, dia sesuai ikut matan. So kita cari dekat situ. Itu hadis itu kitab yang pertama untuk kategori yang pertama ni. Kitab yang kedua ditulis oleh As-Suyuti juga, nama dia Jami' As-Saghir. As-Suyuti juga yang tulis. Kitab Jami' As-Saghir ni ada 10,000 hadis. Imam Suyuti ambil, Imam Suyuti kumpul. Dan dalam ni dia ada bagi, dia susun ikut matan juga. Dia susun ikut matan dan dia akan sebut siapa rawi a'la untuk hadis tersebut. Dan dia juga akan sebut hadis tu disebut dalam kitab apa. Kitab asli dia kitab apa. Macam Sahih Bukhari ke Muslim ke, dia akan sebut. Dia akan bagi simbol itu Jami' Saghir. Dan dia akan bagi status hadis tu. Kalau sahih, sahih. Kalau hasan. Kalau dot, dhaif. Itu Jami' Saghir. Saya boleh buka contoh. Boleh tengok ke sini. Sekejap Ni kitab Jami' Saghir ni. Dia tengok dia susun ikut huruf. Mim tu nampak. Saya search man kadzaba alayya kan. Tu bawah tu man kadzaba. Man kadzaba alayya. So dia akan bagi hadisnya. Lepas tu dia akan bagi, saya cakap tadi apa? Dia akan bagi rumus, simbol-simbol. Dia akan bagi simbol, tengok ha mim ada qaf, ta, nun, ha. Kita sebagai orang yang mentahriz hadis, kita kena tahulah simbol-simbol tu maksudnya apa. Kalau macam ha mim tu maksudnya Musnad Ahmad bin Hanbal. Dia akan bagi tahu. Ni rawi a'la dia Anas. Dan dia akan bagi tahu ni Zubair. So dia ada banyak lah, nampak. Sebab hadis ni mutawatir. So dia banyak lah. Dia banyak, panjang sikit. Kemudian dia akan bagi status hadis tu. Nampak? Sekat-sekat ni. Sekat ni. Sekejap. Okey. Okey, dah elok dah. Okey tak? Okey. Sangkut Okey, tak sangkut dah. Macam hadis tadi, man kadzaba tu dia bawah last sekali dia tulis sahih. Maksudnya hadis tu sahih. Dia akan bagi status tu. Okey. Itu Jami' Saghir. So kategori yang pertama, kitab yang ditulis oleh Al-Hafiz As-Suyuti iaitu Jam'ul Jawami' ataupun Jami' Kabir dan Al-Jami' As-Saghir. Kategori yang kedua pula, kitab kan hadis. Kategori yang kedua, jenis yang kedua, kitab yang mengumpulkan hadis-hadis yang masyhur di lidah, hadis-hadis yang masyhur di lisan. Maksudnya hadis yang masyhur lah.
yang ditulis oleh, contohnya kitab, line okey tak ni? Okey. Lain okey. Dengar. Keluar. Ada iklan. Okey, tadi saya cakap apa? Apa dah? Al-ahadis al-masyhurah ala al-sinah. Yang kedua, hadis, kitab hadis, bahagian yang kedua, yang popular dekat lidah, dekat lisan. Yang popular lah maksudnya. Yang selalu disebut-sebut. Oh? Okey, baik. Kita tunggu Nazmi. Jadi tadi Nazmi menerangkan kaedah nak cari hadis, nak tracing hadis tu dengan awal matan. Okey, dengan awal matan. Okey, Nazmi ada ke tu? Dah. Okey tak? Okey, baik. Tadi Okey, saya Nazmi boleh berdirikan, sambung. Tadi bab yang pertama, bahagian yang pertama jawami'ul am. Maksudnya dia cari dekat dalam kitab jawami'. Sekarang Nazmi masuk dekat dalam bab yang kedua, iaitu hadis yang masyhur, yang selalu disebut-sebut. Sebab tu dia sebut dekat dalam ni kat kitab, bentuk kitab bahagian yang kedua ialah al-hadis al-mushtahirah alal al-sinah. Hadis yang masyhur, hadis-hadis yang masyhur di lidah. Okey, so Nazmi teruskan. kategori yang kedua, kitab-kitab yang merupakan hadis-hadis yang popular, yang masyhur. Seperti contohnya kitab kitab Al-Maqasidul Hasanah fi bayanil hadis, fi bayan katsir min al-ahadis al-mushtahirah ala al-asinah, yang ditulis oleh As-Sakhawi. Maqasid Hasanah ditulis oleh As-Sakhawi. As-Sakhawi meninggal pada tahun 902 Hijrah. Anak murid kepada Ibnu Hajar Al-Asqalani. As-Sakhawi. Dia ni ikut As-Sakhawi ni hidup sezaman dengan Suyuti. Imam Suyuti meninggal 911, As-Sakhawi 902. Dr. Kamilin cerita As-Sakhawi dengan Suyuti ni, diorang pernah kritik sesama sendiri. Diorang macam ada perselisihan lah. As-Sakhawi. Saya sengaja sebut nama-nama ulama ni supaya kita lebih feel. Kita belajar ni kita lebih feel. Okey, itu As-Sakhawi. Dia kumpulkan hadis-hadis yang popular dekat tempat dia. Dia kumpulkan hadis yang popular pada zaman dia tu. Dia letak dalam satu kitab nama dia Maqasid Hasanah, dan dia susun kitab tu mengikut matan. Alif bata juga. Kalau la darar wala dirar, dia pergi dekat huruf lam. Itu Maqasid Hasanah. Kemudian satu lagi kitab untuk kategori yang kedua ni, iaitu kitab yang masyhur juga. Dan kitab yang mengumpulkan hadis masyhur adalah kitab Kashful Khafa wa Muzilul Ilbas, yang ditulis oleh Al-Ajluni. Kashful Khafa ni ditulis selepas daripada kitab Maqasid Hasanah tadi. Imam Ajluni ni dia tengok Maqasid Hasanah ni bagus, so dia ambil Maqasid Hasanah ni, dia ringkaskan lagi. Dia ringkaskan lagi kitab Maqasid Hasanah, dan dia improvekan lagi, dia bagi cantik lagi kitab Maqasid Hasanah ni. Itu kitab Kashful Khafa. Dia pun sama juga macam Maqasid Hasanah tu, dia susun ikut matan. Awal matan. Okey, kita pergi kepada kategori yang ketiga, iaitu kitab yang kategori ketiga, Mausu'ah. Seperti kitab Mausu'ah Al-Atraf Al-Hadithiyah. Mausu'ah tu maksudnya ensiklopedia. Atraf tu maksudnya perkembangan hadis. Kitab ni pun dia susun hadis ikut matan. Sama juga. Semuanya samalah. Isteri ikut matan. So inilah dia kategori kitab kategori ketiga. Ada kaedah awal matan. Ada 3 jenis kitab. So masa kami belajar Dr. Amiruddin dulu, kami tahrij, Dr. Amir suruh cari hadis guna Jami' Saghir. So kami pernah buka Jami' Saghir lah. Kalau macam kitab Mausu'ah tu tak pernah buka lagi. So saya pun tak berapa tahulah dia punya isi dia. Tapi saya tahu lah dia punya
untuk apa kitab tu. Masa kami, seingat saya dulu ada soalan midterm, Dr. Amir, dia bagi soalan, kitab apa yang kita boleh guna untuk kaedah awal matan? Saya jawab, dia minta 3. Saya jawab, saya salah. 1, saya salah. Sebab saya jawab apa? Saya jawab Tuhfatul Ashraf Bima'rifatil Atraf. Salah jawapannya. Sebab apa? Sebab Tuhfatul Ashraf tu kaedah yang mana? Cuba jawab. Yang kedua. Yang pertama. Kaedah apa? Kaedah apa namanya? Kaedah Rawi A'la. A'la, yes. Tuhfatul Ashraf tu Rawi A'la. Saya pergi jawab dekat ni pula. So saya salah satu warkah. Hilang satu warkah. Itu antara contoh soalan lah untuk exam. Okay. Itu dia kaedah yang ketiga. So, Syaiful kalau ada apa-apa nak tambah, silakan. Okey, tak ada. Kalau ikutkan, saya rasa Nazmi punya penerangan lengkap. So, kita hari ni, penerangan Nazmi tadi berkenaan dia nak takhrij hadis. Kita nak trace hadis tu berdasarkan awal matan, lafaz-lafaz yang awal daripada matan hadis tu. Antara kitab-kitabnya, kita kena tahu dia ada 3 pembahagian. Pembahagian yang pertama, pembahagian Al-Jawami' Al-Ammah, kitab-kitab Jawami', iaitu Al-Imam Suyuti ada 2 kitab, Jami' Al-Kabir dengan Jami' Al-Saghir, Jami' Al-Saghir. Kemudian bahagian yang kedua, iaitu hadis-hadis yang mustahirah, yang masyhur, yang popular, selalu disebut-sebut. Dan kita tengok ada kitab-kitab dia, Maqasidul Hasanah daripada As-Sakhawi. Kemudian ada yang Nazmi sebut Kashful Khafa daripada Ismail Al-Anjaluni. Kemudian bahagian yang ketiga pula Nazmi sebut cari juga hadis tu dekat dalam kitab ensiklopedia Mausu'ah Khassah. Okey, dalam bahagian yang ketiga iaitu Mausu'ah Al-Khassah, dia ensiklopedia khas. Antara yang Nazmi sebut, kitab dia Mausu'ah Al-Atraf Al-Hadisiyah daripada Ustaz Abi, apa tu? Zaghlul. Muhammad As-Sa'id. Ustaz? Zaghlul. Tak dengar. Zaghlul. Okey, baik. Okey, betul tu. Ana dalam tulisan ni lain dia punya ni. Dalam nota, dia Ustaz Abi Hajar bin Sa'id. Dia punya Mausu'ah Al-Atraf Al-Hadisiyah, sama jugalah. Dia ada beberapa penulis lain. Banyak penulis lah. Jadi kitab ni, para ulama' suatu ketika dahulu mereka menulis kitab untuk manfaat orang-orang yang datang kemudian. Jadi, bila kita belajar semua kaedah-kaedah ini, kita tak stick kepada kaedah yang paling mudah. Kita ambil pula termasuk dengan 5 kaedah. Kita ambil yang tradisional, dapat kita fahami bahawa takhrij ni bukan benda yang mudah. Untuk zaman kita mungkin kita kata benda tu mudah sebab ada kaedah yang terakhir, itu kaedah yang ke-6. Kaedah menggunakan teknologi. Tetapi kalau ikutkan para ulama' dahulu, mereka tak ada internet, mereka tak ada apa-apa pun. So kitab-kitab inilah yang membantu mereka, yang membantu penuntut ilmu dahulu termasuk dengan ulama' untuk mencari di mana hadis itu berada. So yang pertama tadi Rawi A'la, kita tengok, kita cari hadis berdasarkan perawi yang pertama, iaitu perawi yang paling hampir dengan Nabi, yakni sahabat. Kadang-kadang ada juga hadis yang Rawi A'la ada selepas dia Rasulullah, Rawi A'la dia ni, yang tabi'in. Hadis itu dinamakan dengan hadis mursal, iaitu dia tak lalui sahabat, salah satu daripada tanda hadis da'if. Okey. Kemudian kita tengok yang kedua iaitu kita takhrij al-hadis dengan kalimah gharibah. Kitab yang digunakan yang saya sebutkan tadi, ia ditulis oleh seorang orientalis, bukan orang Islam. Wafat pun bukan wafatnya sebagai orang Islam. Wallahu alam, yang kita ketahui sejarahnya, dia wafat pun bukan sebagai orang Islam. Tapi dia ada sumbangan dia terhadap orang Islam. Okey, iaitu Al-Mu'jam Al-Mufahras li Alfaz Al-Hadis An-Nabawi daripada A.J. Wensing. Kemudian kaedah yang ketiga, kita takhrij al-hadis dengan awal matan, dengan lafaz yang pertama di dalam matan, lafaz-lafaz yang pertama dan pembahagian-pembahagiannya. So kita akan masuk ke siri yang kedua nanti. InsyaAllah akan ada live yang lagi satu, iaitu lagi 3 kaedah. Kaedah yang keempat
Takhrij dengan cara kita melihat maudhu', kita melihat hadis tu, dia ibarat macam kita agak-agak apa dia punya tajuk yang dia nak sampaikan. Kalau dia sebut sekian-sekian lafaz, kita kata okey, ni tajuk dia ini. Baik, kita bagi tahu sikit-sikit je. Kemudian kaedah yang kelima iaitu kita tengok hadis itu juga dengan cara kita melihat matan. Tadi kita lihat matan, kita agak-agak maudhu' dia apa? Kita agak-agak tajuk dia apa? Ni tajuk dia apa? Kita cari. Buka kitab, kita tengok, cari tajuk tu. Yang kelima ni, kita tengok juga sanad. Kita tengok juga matan. Tapi, kita perhatikan, dia ini ada tanda-tanda lemah tak? Kalau ada tanda-tanda lemah, kita buka kitab yang himpuh hadis lemah. Ada tanda-tanda musalsal. Nanti kita bagi tahu istilah musalsal. Sebab yang ni Nazmi akan bentang. Kita tengok tanda-tanda tu. Kita akan buka dekat kitab musalsal. Kemudian kaedah yang keenam, kaedah yang paling mudah iaitu kita tengok menggunakan internet. Kena ada internet ke, kena ada juga yang bentuk online macam Maktabah Syamilah ataupun ada lagi yang Saudi buat, Jami' Al-Khadim. So, 6 kaedah semua sekali, hari ni kita bagi 3 dahulu. Okay, 3 dahulu. Untuk diketahui oleh orang biasa dan mungkin tambah baik juga untuk yang belajar. Untuk mereka yang belajar, ada tambah baik sedikit je lah. Okay? Untuk maklumat lebih lanjut, untuk yang dah belajar ni, untuk maklumat lebih lanjut boleh rujuk kepada Dr. Amiruddin lah, siapa yang belajar di USIM. Dan kalau dekat UIA, kita tahu siapa orang-orang yang hebat-hebatnya. Antaranya Prof. Abu Laif. Boleh rujuk kepada mereka yang lebih pakar lah. Kami hanya memudahkan cara dan kami hanya untuk bagi tahu secara ringkas. Okay, secara ringkas pun dah lebih sejam dah. Jadi cukup sekadar itu saya rasa. Nazmi, ada apa-apa lagi nak cakap? Tak ada. Tak ada dah. Okey. Ma asabaka min hasanatin fa min Allah wa ma asabaka min sayyi'atin fa min nafsih. Aqulu qawli hadza wa astaghfirullahal azim li wa lakum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.